Timbul satu pertanyaan dan sering pertanyaan yang ditanyakan. Kalau nak berwuduk semasa seseorang itu nak mandi wajib, kita sebut mandi wajib lah mandi junub ni macam formal sangat. Kalau kita nak berwuduk masa nak mandi wajib, maka bolehkah seseorang itu berwuduk dalam keadaan bertelanjang? Kita maklum bahawa manusia tidak sempurna dan ramai orang walaupun dah berumur saja mandi telanjang lagi, masih lagi macam budak-budak lagi. Jadi adakah bila seorang itu nak berwuduk disebabkan kita tahu pagi ni sunnah mandi wajib itu berwuduk dulu, adakah kita nak capai pakaian tutup aurat ambil wuduk semula? Ini ada juga yang bertanya. Para ulama membahaskan seorang yang mengambil wuduk atau melakukan wuduk sambil bertelanjang di bilik mandi dan tidak ada seorang pun yang bersamanya ketika itu dan tidak ada orang yang melihat pun kelakuannya ketika itu, maka hukum bab pelbagai sunnah yang berkaitan dengan junub. Babul wudu' qabla al-ghusli, bab berwuduk sebelum mandi junub dan cara mandi junub. Kita semua maklum bahawa setiap manusia, khususnya orang Islam, dia satu umat yang disuruh mandi. Dan kalau malas macam mana pun kita, tetap saja manusia itu at least sebulan sekali dia mandi, yang kita panggil sebagai mandi junub ini. Bagaimana cara untuk mengikut sunnah? Kita bacakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma yaghtasilu. Apabila mandi junub, Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya, kemudian berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat, kemudian baginda mandi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Menurut Ibnu Daqiq, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Maka melalui hadis ini jelas perbuatan membasuh anggota wuduk terlebih dahulu ketika hendak memulakan mandi adalah sunat. Hadis tersebut menjadi inspirasi kepada Imam Bukhari untuk menulis bab wuduk sebelum mandi junub. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahawa hadis ini bermaksud disunatkan wuduk sebelum mandi. Ini perbincangannya dalam kitab Fathul Bari. Timbul satu pertanyaan dan sering pertanyaan yang ditanyakan. Kalau nak berwuduk semasa seseorang itu nak mandi wajib, kita sebut mandi wajib lah mandi junub ni macam formal sangat. Kalau kita nak berwuduk masa nak mandi wajib, maka bolehkah seseorang itu berwuduk dalam keadaan bertelanjang? Kita maklum bahawa manusia tidak sempurna dan ramai orang walaupun dah berumur saja mandi telanjang lagi, masih lagi macam budak-budak lagi. Jadi adakah bila seorang itu nak berwuduk disebabkan kita tahu pagi ni sunnah mandi wajib itu berwuduk dulu, adakah kita nak capai pakaian tutup aurat ambil wuduk semula? Ini ada juga yang bertanya. Para ulama membahaskan seorang yang mengambil wuduk atau melakukan wuduk sambil bertelanjang di bilik mandi dan tidak ada seorang pun yang bersamanya ketika itu dan tidak ada orang yang melihat pun kelakuannya ketika itu, maka hukumnya boleh dan wuduknya sah. Tetapi pastinya yang lebih afdal tidaklah kita melakukan perkara sebegitu. Muawiyah bin Haidah pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aurat. Dia tanya bilakah wajib ditutup dan bilakah aurat boleh dinampakkan. Kemudian Nabi pun menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika au mimma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali untuk isterimu ataupun untuk hambamu. Orang itu bertanya lagi, bagaimana jika seorang lelaki bersama dengan lelaki yang lain? Bagaimanakah auratnya? Nabi menjawab, in istata'ta an la yaraha ahadun faf'al. Kalau engkau lelaki sama lelaki, kalau engkau mampu agar auratmu tidak dilihat oleh orang lain, lakukanlah. Mana tetap tutup jugalah pusat ke lutut. Orang tu tanya lagi,
kalau saya bersorangan macam mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, fallahu ahaqqu an yastahya minhu. Allah lebih layak seseorang itu malu kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu pandangan ulama mengatakan hukum mandi dalam keadaan bertelanjang. Menurut Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hajar, boleh jika dilakukan di tempat yang sepi. Maknanya bukanlah mandi dalam keadaan tak seurat benam pun tak ada, ni di tempat yang kita tahu ada orang menengok. Tapi kalau kita dah di tempat yang tertutup, orang skodeng tu cerita lain. Dia skodeng, siapa suruh? Dia mengintai. Tapi kita dah pastikan tempat itu tertutup, maka tidak menjadi masalah. Tetapi pastinya yang lebih utama adalah memakai penutup, yang orang Melayu panggil kain basahan. Sebab itu ada babu man irtasala uryanan wahdahu fi khalwati wa man tasattara fattasatturu afdalu. Bab tentang mandi bertelanjang seorang diri di tempat yang tidak dilihat oleh orang, dan orang memakai pakaian basahan untuk menutup diri, itu adalah lebih utama. Cuma adalah perbahasan di kalangan ulama, ada yang kata haram, ada yang kata makruh dan sebagainya lagi. Tapi bagi kita untuk nak mudah, tidak jadi masalah jika di tempat itu tidak ada orang yang melihatnya. Cuma eloknya kita ni semua dah berumur, umur dah 5 series, 6 series, eloklah pakailah kain basahan untuk mandi. Sebab kita khawatir dalam umur kita sekarang, tengah-tengah mandi bowling. Bowling ni cakap orang kampung, cakap orang bandar ni makna bertelanjang, mandi telanjang. Awak umur pencen, mandi telanjang. Tengah-tengah mandi meninggal. Malu kita kan nak cucu. Benda mandi pakai air panas. Mana tahu tekan karen, cok wayar, bzz, mati keras begitu. Terajam pintu dia anak cucu lah. Tok Ki telanjang mandi. Tak apa syok. Tak apa syok. Jaga maruah lah, maruah, nama baik. Ini nama baik, apa tanda Melayu terpuji. Jagalah aib dan maruah diri. Apa tanda Melayu berilmu, tahu aib, mengenal malu. Kalau aib sengaja disingkap, tanda diri tidak beradab. Kena pula orang sekarang ni kuat skodem, pasang CCTV, pasang kamera tersembunyi dan bagai-bagai. Malu kita, esok orang heboh-heboh. Bila malu sudah terdedah, hendak menutupnya bukanlah mudah. Nama rosak, tercampaklah maruah, anak cucu pun memandang rendah. Jadi untuk nak selamat, pakailah kain basahan. Ada satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan, iyyakum watta'arri. Nabi kata, janganlah kamu bertelanjang, kata Nabi, jangan bertelanjang. Fa inna ma'akum man la yufarriqukum fi naumin wala yaqizatin. Sebab yang selalu bersama kamu adalah malaikat yang tidak pernah berenggang dengan kamu illa hina ya'ti ahadukum ahlahu, kecuali ketika kamu buang air besar, atau hina ya'ti khalahu, buang air besar, ataupun ketika kamu sedang bersama dengan isteri kamu. Dua keadaan saja malaikat tidak mengganggu dan tidak berada berdekatan dengan kita, ketika buang air besar dan ketika kita dengan isteri kita, hubungan suami isteri. Maka kata Nabi, ala fastahyuhuma ala faakrimuhuma, maka malulah kepada malaikat dan hormatlah sikit mereka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi eloklah ditutup. Cuma menurut Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah, ini ulama Syafi'i yang terkenal di Mesir pada abad yang ke-8, ada disebutkan sebagaimana tercantum dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wal auratul lati yajibu satruha fil khalwati as-sawatani faqat minar rajul wa ma baina surah wa rukbah minal mar'ah. Kalau tuan-tuan puan-puan, khususnya puan-puan nak mandi hadas besar, mandi wajib, nak ambil wudu, tidak mesti tutup aurat tu kita sebut mandi, menutup aurat dia mandi dengan kain telekung. Tak. Kata ulama, aurat yang wajib ditutup ketika bersendirian, kita seorang-seorang, adalah bagi laki-laki menutup dua kemaluan sahaja, iaitu qubul dan dubur, depan dan belakang.
Tak perlulah pakai serban kopiah, benda ikat-ikat pun tak perlu. Tutup depan dan belakang. Kerana pakai seluar dalam pun sudah memadai. Dan bagi orang perempuan adalah menutup mabaina surah wa rukbah. Tutup antara pusat dan juga lutut. Mana tak berkembang pun tak apa. Macam pakai towel, itu sudah memadai, dikira menghormati. Tidaklah boleng sangat. Dah berumur-berumur ini.